Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 22 September 2023 bersama saya Pia dan Nadia. Polis menyiasat ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee berhubung video TikTok yang didakwa menggunakan ayat Al-Quran untuk menggesa menyokong kerajaan perpaduan. Ketua Polis Perak Yusri Hassan Basri berkata laporan dibuat terhadap ahli jawatankuasa eksekutif pusat DAP itu sambil menambah kes berkenaan diserahkan kepada Bukit Aman. Semalam, Sinar Harian melaporkan Jalinan Bersatu Sahabat Jabat, sebuah NGO tempatan, membuat laporan polis terhadap Lee kerana didakwa menghina agama Islam. Presiden Jabat Perak Amiruddin Daud berkata tafsiran mana-mana ayat Al-Quran hanya perlu dibuat oleh pakar dalam bidang itu, bukan orang bukan Islam. Justru memperkotak-katikkan keadaan sedia ada ni telah meniupkan roh Khawarij dalam kalangan rakyat Malaysia. Surah An-Nisa ayat 59, saya baca, yang bermaksud, yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ayat suci ini hakikatnya propaganda nak angkat Islam, nak angkat agama bangsa dan negara atas nama agama, semuanya ikut demo. Semata-mata sebenarnya nak meraih undi. Malaysia kini sedang mendapatkan maklum balas dari Howard Lee. Anggota Parlimen Tanah Merah Ikmal Hisham Abdul Aziz dilapor mahu membuat laporan polis dan menyaman jurugambar Perdana Menteri. Hal ini kerana jurugambar itu memuat naik gambar dan mendakwanya menghisap vape dalam Parlimen. Sinar Harian melaporkan laporan polis akan dibuat oleh pegawainya di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dawangi, Kuala Lumpur petang ini. Katanya kenyataan media akan dikeluarkan selepas laporan polis selesai. Biasanya jika sesuatu kes mahu dibawa ke mahkamah, laporan polis akan dibuat terlebih dahulu. Terdahulu jurugambar itu, Sadiq Ashraf, memuat naik gambar Ikmal Hisham dan mendakwa dia menghisap vape ketika keluar dewan. Walaupun kelihatan seperti dia melakukan perkara itu, Ikmal Hisham menjelaskan dia sebenarnya memegang pen. Dia menegaskan bukan kaki rokok atau vape, malah tidak tahan berada berdekatan orang yang merokok. Berita seterusnya, Setiausaha Eksekutif Majlis Ulama UMNO, Muhammad Khairuddin Aman Razali menasihati Naib Presiden Bersatu, Razzie Jidin supaya bertaubat. Ini kerana katanya Razzie didakwa telah menyebut beberapa perkataan jelek terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dalam satu hantaran di Facebook, Khairuddin yang juga bekas Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS berkata, tuduhan Razzie itu termasuk dalam kesalahan jenayah qazaf. Jelas ahli Parlimen Kuala Nerus itu, qazaf juga termasuk dalam kategori jenayah hudud serta antara dosa besar dalam Islam. Bagaimanapun katanya perkara itu dibiarkan berlaku dalam Parlimen tanpa sebarang teguran. Katanya lagi sedangkan dalam Parlimen terdapat ustaz-ustaz yang mendalami pengajian Islam dan memperjuangkan pula pelaksanaan hudud dalam negara. Jenayah qazaf merujuk tuduhan zina atau liwat ke atas seseorang jika tidak dibuktikan dengan 4 orang saksi lelaki atau pengakuan ikrar orang yang dituduh. Razzie mengeluarkan perkataan yang dikatakan tuduhan qazaf itu ketika bertikam lidah dengan Anwar semasa sesi menggulung perbahasan usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat pada Selasa. Bekas ahli Parlimen Ampang Zuraida Kamaluddin mengkritik gesaan Setiausaha Politik Kerajaan agar Razzie Jidin digantung. Dalam satu kenyataan, Zuraida menyifatkan gesaan itu sebagai tidak wajar kerana pertelingkahan antara ahli Parlimen PN itu dengan Perdana Menteri merupakan interaksi yang biasa berlaku di dalam Parlimen. 2 hari lepas, pengerusi Majlis Setiausaha Politik Kerajaan, Samsul Iskandar Maakin, menuntut agar Razzie digantung atas kelakuan biadabnya. Kita sering mengalami masalah kekurangan nutrisi penting dalam badan. Chisure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan, meningkatkan sistem imunisasi dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan.
Pengerusi PN Muhyiddin Yassin kelihatan semakin hilang peranan tertinggi dalam gabungan pembangkang. Ini selepas pertemuan antara Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden PAS Hadi Awang baru-baru ini, kata seorang bekas menteri. Saleh Said Keruak berkata tiada siapa yang boleh menyalahkan PAS kerana memilih Dr. Mahathir berbanding Muhyiddin. Beliau berkata Hadi berazam mempertahankan kejayaan PAS dalam PRU 15 dan PRN kerana beliau ingin meneruskan momentum gelombang hijau. Namun Saleh percaya Muhyiddin yang bercita-cita politik tidak akan menerima perkembangan itu tanpa melakukan apa-apa dan mungkin akan meneroka pilihan lain. Gerakan reformasi yang bermula 25 tahun lalu masih belum berjaya. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Lokman Nur Adam berkata demikian ketika menjadi ahli panel pada Forum Sempena Ulang Tahun ke-25 Gerakan Reformasi di KLSCAH malam tadi. Cuma bagi saya lah kan, kalau tanya dengan saya, berjaya tak berjaya reformasi ini, saya rasa tak berjaya. Sebabnya reformasi kita yang dimulakan tu ialah kita nak menghapuskan amalan kronisme, nepotisme dan korupsi yang diamalkan oleh Mahathir. Tetapi sehingga hari ini, ramai orang dah berjadi mangsa Mahathir, tapi sampai sekarang kita tak boleh heret Mahathir ni, walaupun dah 25 tahun. So bagi saya lah, kalau nak mengukur kejayaan reformasi ni, setidak-tidaknya kita kena heret dia, dakwa dia di mahkamah. Setuju tak setuju? Kartunis politik Zulkifli, lebih dikenali sebagai Zunar, berkata pentadbiran Anwar Ibrahim perlu diberikan sekurang-kurangnya setahun sebelum dinilai berdasarkan janji reformasinya. Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam keadaan orang panggil house cleaning. Rumah yang dia masuk tu, kalau contohnya kita masuk rumah sewa, masuk rumah tu sofa terabur, sana cermin pecah, sampah berlungut, macam-macam hal. Jadi bagilah dia peluang untuk house cleaning dulu. Kalau dia tak buat house cleaning ini, dan siapa yang buat masalah ni semua? Yang duk bising ni lah sekarang. Hutang 1.5 trilion. You nak cari duit mana? Sebab tu kita tengok Datuk Seri Ibrahim terpaksa pergi sekarang ni untuk mendapat pelaburan-pelaburan secepat mungkin. Saya bukan nak membela, tapi saya kata saya memberi tahun ini adalah tahun house cleaning. Bersihkan rumah dulu. Tahun depan baru kita judge Datuk Seri Anwar Ibrahim sama ada dia boleh melakukan reformasi atau tidak. Baik, kita ke pengembangan berikutnya. Pendakwa terkenal Abid Liu dilaporkan turut disiasat atas dakwaan merogol berdasarkan aduan yang dibuat pempengaruh dari Indonesia. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Muhammad Syuhaili Muhammad Zain yang mengesahkan perkara itu berkata, ketika ini Mondi masih berada di Malaysia. Pada mulanya report dibuat oleh mangsa. 5 hari selepas itu, setelah Abid Liu balik daripada luar negara, dia membuat laporan penafian terhadap dakwaan tersebut dan kemudian dilaunch lagi satu report penafian juga. Okey. So kita siasat dua-dua kes tersebut. Right? So satu kita buka atas masa 376, satu lagi kita buka bawah 500/233 SKMM. Ya, satu lagi report kita refer kepada report 500/233 yang dibuat oleh orang yang sama. So buat masa ni kita sedang menyelesaikan siasatan. Mungkin kita perlu memanggil beberapa orang saksi lagi untuk mengambil kenyataan. Pada masa sama, Muhammad Syuhaili menjelaskan polis merampas telefon bimbit Mondi seperti yang didakwa sebelum ini. Katanya ini adalah untuk memastikan semua maklumat yang diperoleh sepadan dengan apa yang dilaporkan dalam dakwaannya. Sultan Johor menzahirkan kesediaan baginda melaksanakan tugas untuk negara dan rakyat. Sultan Ibrahim Al-Mahrum Sultan Iskandar yang mendahului senarai penggiliran sebagai Yang di-Pertuan Agong menzahirkan kesediaan memikul tanggungjawab itu. Beliau berkata demikian dalam wawancara eksklusif bersama bernama di kediaman peribadi baginda di Johor Bahru baru-baru ini. Sultan Ibrahim bertitah bahawa keutamaan baginda adalah menjaga kebajikan rakyat. Sultan Ibrahim enggan mengulas lanjut dan bertitah adalah lebih baik menunggu mesyuarat Majlis Raja-Raja selesai.
Raja-Raja Melayu dijangka memilih Yang di-Pertuan Agong ke-17 pada 27 Oktober ini di bawah sistem pemilihan yang unik. Namun berkemungkinan mengekalkan sistem penggiliran bagi memilih Yang di-Pertuan Agong baharu dalam kalangan 9 raja. Pemerintahan 5 tahun Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dari Pahang dijadualkan berakhir pada penghujung Januari depan. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.